Boleh, boleh dengar suara saya? Boleh. 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 Okey. Ada lagi 3 minit kita tunggu kawan-kawan jap. Suara okey eh? Tak ada gema, tak ada apa? Okey, bagus. Hari ni dah hari ni berapa hari bulan? 27 hari bulan 4 bersamaan dengan 4 Ramadan. 4 hari dah bagi cikgu yang beragama Islam berpuasa. Ini kita nak belajar apa pula? Banyak belajar ni dah tak ada dah newbie dah tak ada, semua dah jadi middle, peringkat middle dan juga peringkat dah masuk peringkat tinggi Bagi yang baru masuk hari ni ataupun dia tak ada tertinggal banyak kelas, dia boleh tengok dalam nota tu dalam setiap unit tu ada nota rakaman, boleh belajar secara sendirilah. Kalau kita nak ulang balik daripada awal, itu mungkin untuk fasa yang kita ambil yang baru masuk. Nanti lepas dah habis semua unit nanti saya akan open balik siapa yang nak buat ulangan ataupun yang memang baru masuk. Yang sekarang ni yang selalu berada di sini bersama dengan kami, kita tak panggil dah beginner, kita dah tak panggil dah newbie, kita panggil memang dah masuk dekat pertengahan. Utility dan rubrik ni memang dah naik satu lagi tangga atas lah Okay. Okay, boleh kita mulalah dah 10.30 kita mulalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mula kelas hari ni untuk sesi meet yang seterusnya. Jadi tajuk ini ialah utility dan rubrik. Utility ni saya gabungkan dalam utility ni dia ada kita panggil dia utility ni contoh copy kelas, archive kelas, kemudian satu lagi iaitu reuse, kemudian delete kelas. Kita gabungkan, kita masukkan dia dalam kita panggil dia utility lah sebab benda-benda tu dia sikit-sikit je. Cara dia mudah sangat Okey, jadi saya teruskan dengan present hari ni. Kita masuk kelas kita. Ini kelas kita. Yang pertama kita belajar dulu nak copy kelas. Nak copy kelas. Copy kelas ni dia adalah hanya untuk guru. Untuk guru. Banyaknya GC saya. Katakan kita nak copy kelas. Kenapa kita nak copy kelas? Ada tujuan lah
pertama dengan syarat kita jadi cikgu dalam kelas tu, sama ada cikgu cikgu yang memang kita owner kelas, ataupun satu lagi ialah cikgu yang kita menumpang masuk dalam kelas. Cikgu yang kita menumpang masuk. Jadi untuk kopi kelas ni syarat dia memang kita kena jadi cikgu lah. Contoh saya jadi cikgu kelas. Saya nak cari satu cikgu jadi kelas. Ini sebagai murid Okey, katakan saya jadi cikgu kelas ini. Saya memang jadi cikgu kelas ini, kelas untuk bengkel GC online ni. Jadi saya minta izin saya minta izin dulu dengan cikgu owner kelas ini. Boleh tak saya nak copy kelas? Kerana saya nak guna bahan-bahan yang ada dalam kelas ni untuk saya mengajar kelas saya. Saya nak buat kelas baru, saya nak mengajar. Okey, sebab tujuan dia, utama dia memang kita nak create satu kelas barulah, tapi kita nak bahan yang ada dalam kelas tu. Dia tak perlu lagi buat bahan. Cikgu juga boleh copy kelas ini. Ada satu perkara tadi untuk kita ambil bahan, satu perkara lagi kalau cikgu terlibat dengan panitia daerah panitia daerah dia dah buat bahan dia dalam tu dan cikgu nak ambil bahan dia untuk guna semula lah. Jadi boleh copy. Okay. Yang kedua ialah kenapa kita nak copy ni, nanti saya buat detail tentang copy ni. Yang kedua ialah kita ada kelas satu aliran yang sama. Contoh kita mengajar bahasa Melayu tingkatan 5. Kita buat satu kelas dulu. Kita dah buat topik dia semua kat dalam tu, dah lengkap topik dia. Kan? Kita tak rajin lagi dah nak buat kelas yang sama sebiji macam tu dengan topik-topik yang baru, kita tak rajin nak buat. Dan itu bukan orang yang smart word pula. Word smart word smart dalam kerja Bila kita dah siap satu-satu topik dalam tu, dah banyak topik, kita nak buat balik yang baru, itu bukan word smart. Jadi kita bukan dah copy saja. Jangan buat kerja macam tu 2-3 kali. Kita amalkan word smart. Jadi untuk masuk ke copy, dia butang ini je 3. Klik butang 3 ni, dia ada copy. Saya pilih kelas lain lah. Saya pilih yang ni. Yang ni. Jadi saya pun copy. Bila kita copy, dia terus keluar copy off. Apa yang kita nak kena buat kat sini, kita padam copy off ni. Ingat bila kita create dia kelas, dia akan membina folder. Membina folder dalam kita punya Google Drive. Jadi cikgu kena decide betul-betul kelas yang cikgu nak bagi nama ni. Kalau tidak nanti bila cikgu buat, lepas tu nak ubah lagi, folder tu dah berubah. Jadi ini jadi kelas lain pula. Kelas cikgu Elia. Dia macam plagiat jugalah. Ambil bahan. Tapi istilah plagiat tu kita tak minta izin. Ini kita dah minta izin lah. Kita minta izin Okay. Subjek matematik. Ni kita letaklah 2021 contoh kita nak ambil kelas ni untuk guna tahun depan. Okey. Ingat tukar terus kelas kat sini, jangan sama dengan kelas yang kita ambil tadi. Sebab dia akan membuat satu folder baru. Kena baca juga, kena rajin juga baca benda yang kecil-kecil kat atas ni. Create a new class with copy topic. Apa yang dia copy ialah topik, class work items, roster and announcement won't be copied. Apa maksudnya? Yang lain, roster, jadual ke, dalam kalender tu, due date ke, announcement dalam stream, dia tidak akan copy. Begitu juga dengan people. Dia tak ambil people yang sama. People ni maksudnya student dan teachers lah. Kemudian kita copy. Masa dia copy ni, dia dah start buat
folder. Okay. Okay, dah siap. Nampak? Dah siap kelas kita. Tengok kat dalam dia, kita boleh masuk. Dia masih lagi proses create. Ini dia bergantung kepada kita punya internet lah. Satu lagi dengan apa yang ada kat dalam kelas bahan. Berapa banyak bahan yang ada dalam tu. Kalau kelas tu banyak bahan, maka banyaklah bahan yang dia nak kena copy. Okay, kita klik sini, masuk, tengok. Okay. Di bahagian stream memang tidak ada apa-apa. Dia dah cakap dia tak akan ambil bahan yang ada pada stream, pengumuman ke apa ke dia tak ambil. Class code akan class code yang berbeza. Classwork. Ini classwork yang dia ambil, semuanya dia ambil. Yang cikgu tu mengajar, semuanya dia ambil. Nampak? Semuanya dia berbentuk dalam draft. Dia tak hidup lagi lah, dia tak aktif. Dia tak aktif. Kejap lagi kita bincang pasal macam mana nak aktifkan dalam ni. Kemudian kita pergi ke people. Memang tidak ada siapa-siapa kecuali kita seorang je lah. Cikgu kena mulakan balik kelas ni dengan invite student. Invite student. Invite teachers kalau ada teachers. Kemudian kita pergi ke grade. Tak ada apa-apa grade. Minta mutekan mic kalau cikgu tak bertanya. Kita kembali pada classwork. Semua ni menjadi draft. Bahan-bahan cikgu tadi, cikgu Rohani tadi dah jadi bahan untuk kelas saya. Kita tengok. Tapi kita kena edit lah. Ini kita tak boleh pakai sebab ini Kahoot yang dibuat oleh cikgu tadi. Video. Tengok. Video. Semua diikut lah. Semua dia dalam bentuk draft. Dia tak aktif. Kan? Bahan cikgu tu bagi. Dapat kat kita. Tapi dengan syarat saya minta banyak-banyak kena mohon untuk tercopy. Dan kita boleh mention bahawa kita ambil bahan ni dari mana-mana lah. Macam mana kita nak aktifkan ni? Nak aktifkan dia kena pergi ke sini. Ini topik Sini. Kita edit. Edit video ni boleh tambah lah. Tambah apa yang kita nak buat. Sila tonton video ini selalu Sila tonton video ini. Sebelum kelas bermula. Ini kita guna teknik flip classroom. Kalau bagi arahan macam ni, sila tonton video ini sebelum kelas bermula. Kita dah kalau ikut dari segi teknik ataupun kaedah pengajaran ataupun strategi, kita dah panggil dia flip classroom. Budak tengok dulu bahan yang cikgu bagi, dia masuk ke kelas, cikgu tak sentuh dah cerita pasal bahan dia tu. Dia cuma tanya, dah tengok apa yang kamu dapat? Itu kita panggil dia flip classroom. Itu cerita pedagogi sikit. Sekarang ni kelas cikgu ni dia dah jadi kelas kita lah. Ini macam biasa. Ni adalah material. Material. Nota lah. Material tu nota. Kemudian kita post. Once kita post, dia dah jadi aktif. Nampak dia dah aktif dah. Aktif lah ni. Dah hidup. Dah hidup lah. Dah tak jadi kelabu dah. Dia dah hidup. Itu adalah cara untuk kita guna balik semua yang ada dalam ni. Tapi macam Meet ni, kita tengok sekejap Meet. Meet ni kita tak boleh pakai lah. Ini dia guna kod yang asal. Meet ni saya galakkan guna yang kita buat baru lah.
Jadi kita belajar untuk next class kita akan belajar macam mana nak pautkan Meet dalam classroom. Okay. Jadi itu copy. Selesai untuk copy. Kita nak tengok copy ke tak? Kita tengoklah kelas drive kita. Okay. Ini kelas yang ada dalam drive. Apa isi kandungan yang ada dalam drive. Jadi classroom kita pun dah bertambah. Dah bertambah. Ni classroom semua Okay, jelas kat sini itu copy. Tak susah pun copy. Tapi dengan syarat kalau cikgu online class nak bagi dekat orang lain, izinkanlah Sebab kalau ilmu ni kita panjang-panjangkan nanti dapat juga kita punya saham pahala tu kat kita lah Okay, kat ni boleh copy? Boleh Boleh. Boleh. Senang saja. Tak ada susah-susah dia. Ingat kerja mesti smart. Work smart. Jangan cikgu buat satu kelas, buat lagi satu kelas. Rajin dah kita malas-malas sikit. Okay, malas-malas sikit. Bukan malas-malas sikit maksudnya. Kita ada skill untuk kita buat lebih banyak kerja dalam masa yang sikit. Okay. Selesai copy. Sekarang kita nak nak archive. Dia dalam archive dengan delete ni satu benda yang dua dalam satu. Bila kita archive baru kita boleh delete. Kalau tak archive tak boleh delete. Okey, katakan tadi saya nak archive kelas, dah siap dah mengajar lah 2011 dah siap. Jadi dekat butang ni dia ada archive. Ini kelas kita sendiri bukan kelas orang lain. Kelas orang lain jangan kita mandai-mandai archive. Jadi kita boleh archive kalau kita sebagai co-teacher dalam kelas itu kita boleh archive. Tapi jangan kita mandai-mandai klik butang archive ni Okay, nanti cikgu tu tengah mengajar belum habis kita archive. Dia akan masuk ke dalam archive. Okay, sekarang saya nak archive kelas ni Saya klik archive. Okay, saya klik archive lagi. Okay, dah tak ada nampak lah kat sini kelas saya tadi tu. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke dalam archive. Kat mana? Kita pergi ke classes. Okay, jalan ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dia ada satu lagi kat sini namanya archive classes. Okay, jadi saya klik sini. Nampak ada beberapa kelas yang saya archive. Kalau kita nak balik kelas ni macam mana? Boleh? Kita klik sini. Kita restore. Kita dia nak masuk balik ke dalam ni. Walaupun kita archive kelas, folder yang kita buat tadi tak akan padam. Okay, saya tunjukkan folder tu. Saya masuk Google Drive saya lah kat sini. Okay. Google Drive saya pergi ke classroom. Classroom. Walaupun saya dah archive tadi, dia tetap ada folder sini, dia tak padam. Tetap ada kat sini. Biar kita kat sini nanti kita tengok Saya dah archive. Ramai yang tanya saya nak delete kelas. Saya akan tanya, kenapa cikgu nak delete kelas? Saya tak nak pakai dah kelas tu. Bagi saya delete kelas ni satu benda yang decide yang paling last sekali yang cikgu boleh decide. Okay. Sebab dia tak kacau cikgu pun tak payah delete lah. Mungkin satu hari nanti kita nak pakai balik bahan yang ada dalam tu. Bagi saya lah. Tapi ini saya nak mengajar cikgu, saya delete lah. Tak ada masalah saya pun delete. Okay. Apa yang bila kita nak delete, kita boleh delete. Dan tak boleh lagi dah post, komen, dah tak boleh. Tetapi dia tetap menyimpan kelas file kita dalam Google Drive. Walaupun kita delete kelas kat sini, dalam Google Drive tu dia takkan
dan kita dah tak boleh undur okay, saya bahasa undur sebenarnya undo untuk action ini. Tak boleh lagi dah. Sebab tu saya kata untuk decide, delete kelas, decide kecuali kelas tu kosong, cikgu tersalah buat. Cikgu tersalah buat lah, saya tersalah buat, saya nak delete. Tapi kalau cikgu tersalah buat pun cikgu masih boleh edit kelas tu kelas tu boleh kita guna semula, reuse semula. Okay, kemudian saya delete. Saya tunjuk jugalah delete. Delete ni bukan benda yang mudah-mudah cikgu nak kena buat keputusan. Okay dah delete. Jadi dalam ni still ada, nampak folder ni yang saya buat tadi. Semua kerja murid, semua apa semua ada dalam ni. Okay. Dekat ni boleh untuk delete. Boleh senang je kan. Nak senang nak delete. Sekali cikgu salah delete, tak boleh kembali lagi dah. Dah Tadi kita buat copy, kemudian kita buat delete. Sekarang kita nak reuse. Belajar reuse. Yang ni reuse ni cikgu kena betul-betul. Reuse ni mungkin berlaku banyak kali dalam hidup. Dalam hidup lah. Berlaku banyak kali dalam kita punya PGP lah. Mengguna semula. Ini pun sebahagian daripada word smart. Reuse ni. Okay, reuse ada syarat. Saya dah bagi dalam nota yang awal-awal dulu, slide yang saya bagi, ingat reuse ada 2 jenis. Ingat tak mana pergi nota tu? Ada kan? Mari kita tengok dalam tu, saya dah bagi nota. Nota awal-awal dulu dekat classwork, slide dan nota pengenalan GC ni. Ada 28 orang yang komen. Ini nota dia dekat sini. Baca. Copy, delete tadi pun saya dah buat. Baca nanti lupa baca. Saya pun nak ingat semua benda ni pun ambil masa bertahun bukannya senang. Okay, mana tadi? Reuse. Okay, reuse mengguna semula bahan untuk antara kelas sendiri ataupun untuk digunakan oleh guru lain dalam kelas mereka. Ataupun kita ada 2 kelas, saya mungkin tambah lagi nota, kita ada 2 kelas. Ni juga ataslah untuk antara 2 kelas sendiri. Okay, satu lagi ialah mengguna semula dalam kelas yang asal. Ini antara kelas. Mengguna semula dalam kelas yang sama ataupun mengguna semula oleh guru lain dalam kelas mereka. Sama juga macam copy tadi. Bila cikgu jadi cikgu teacher dalam dalam satu-satu kelas yang cikgu masuk, cikgu boleh reuse. Cara untuk reuse ialah ada 2. Yang pertama, cikgu boleh reuse stream, reuse post. Ni kita panggil dia reuse post. Kalau kita nak reuse post, kita mesti ambil daripada stream ni lah, apa-apa yang kita cakap ni reuse. Dia reuse post kita panggil. Satu lagi ialah kita reuse classwork. Kita nak reuse tugasan kita kepada murid. Ini 2 benda yang berbeza. Kalau nak reuse classwork, nak cari butang reuse dekat dalam create. Ada reuse post kat sini. Kat dalam stream, butang reuse ialah ni. Nampak je dia duduk macam tu, apa benda dia duduk kat tepi tu kan. Kita pun tak tahu apa. Sebenarnya dia adalah reuse. Butang reuse. Okay, kita buat dulu reuse post. Kena ingat. Ini kena ingat formula dia. Saya mungkin tulis balik lah pasal formula untuk reuse ni. Kita untuk reuse kita mesti berada di kelas yang kita nak reuse tu masuk. Maksud dia? Kita mesti berada dalam kelas yang kita nak nak mengguna semula bahan tersebut. Contoh, saya nak letak bahan reuse saya dekat dalam kelas GC Negeri 9 ni.
Saya nak bahan tu saya nak ambil daripada kelas lain, nak reuse dalam kelas ni. Jadi saya kena duduk dalam kelas ni. Saya harap fahamlah balik terlingkup ni kita bercakap. Okay, saya mesti berada dalam kelas yang saya nak reuse. Bahan saya nak ambil daripada kelas lain. Okay, kena ingat. Jadi saya duduk stay kat sini, kelas ni. Jadi saya nak reuse. Saya klik butang reuse dalam stream ni. Okay, dia akan masuk ke dalam sama ada kita nak reuse semula benda yang sama dalam stream ni, mungkin perkara tu dah ke bawah kan. Macam WhatsApp tu, perkara tu dah ke bawah. Jadi dalam WhatsApp kita tak boleh nak reuse balik benda yang bawah tu naik ke atas. Okay, yang ini kita boleh ambil. Ini yang apa? Yang reuse daripada yang daripada awal ya, sebab datang juga boleh reuse. Okay, satu lagi ialah patah balik tadi, kita ambil daripada kelas orang lain. Kelas orang lain yang kita jadi cikgu ataupun kelas kita sendiri. Contoh saya ambil kelas Bahasa Melayu ni di Sarawak. Ya, saya ambil ni. Saya nak guna bahan ni dalam kelas GC Negeri 9. Okay, kemudian saya klik sini, saya reuse. Ini pengumuman ini pengumuman pula. Sorry, ini di bahagian stream. Ya, saya pun reuse. Okay, bila kita nak reuse, dia akan seolah-olah kita buat announcement baru tapi ambil bahan daripada kelas tadi. Link bahan saya ada link dia kat sini. Okay, saya pun post. Kan? Masuk dalam kelas Negeri 9. Tadi saya ambil kelas dekat Sarawak. Boleh Itulah cara untuk reuse pada stream. Okay, yang ni saya delete balik lah. Link tu dah ni dia. Saya dah tak ada dah dekat link tu. Dah bertukar. Okay, tu reuse dalam stream. Ingat button ni. Ni button reuse, bukan suka-suka duduk situ. Okay. Kemudian kita nak daripada classwork. Classwork ni khas untuk reuse post yang ada dekat classwork sahaja. Okay. Dan juga classwork daripada kelas orang lain. Okay. Kita pun pergi butang create, the reuse post. Pak, ini daripada kelas kita, kelas kita sendiri. Sorry, dah Sarawak dah. Dia ikut yang tadi. Sarawak. Dah dari Sarawak. Kalau kita nak cari daripada kelas lain, kita back. Lagilah. Kelas kita sendiri pun kita boleh ambil juga. Okay, kita ambil daripada kelas ni tugasan je lah. Tugasan yang kita dah bagi. Tulis laporan, tugasan. Okay, kata saya ambil ni. Reuse. Dia akan masuk seolah-olah macam kita nak buat assignment baru. Kita boleh edit lah. Tugasan keberapa ikut kelas yang kita kita baru nak buat, nak mula ke. Soalan ni soalan dalam bentuk quiz assignment, grade importing, markah semua dah sama, cuma due date ni cikgu kena tukar lah. All student dan kita boleh assign. Record assign. Record masuk dengan topik sekali dia masuk. Pemahaman. Nampak?
kita panggil dia work smart. Cikgu tak payah salin balik. Cikgu nak salin balik, nak buat form balik. Satu hal pula kan. Jadi kita delete lah ni. Sebab ini kita main-main ni. Nanti cikgu saya bagi apa tugasan cikgu buat. Ya. Okay, yang rajin lah. Yang rajin yang effort dia tinggi buat. Semua buat. Kepada itu contoh je. Tapi saya nampak effort cikgu tu lah. Okay. Delete lah. Sebab cikgu nak buat lagi ada delete. Okay. Ini saya delete topik. Saya delete juga tugasan. Okay. Dah faham ya reuse. Senang lah ya reuse ni. Faham Puan. Faham kan? Sangat mudah. Ya. Lepas ni buat grup panitia kan. Minta dia punya kelas. Sama buat kongsi-kongsi. Kan. Hidup kongsi lebih meriah. Okay, dah selesai. Kita dah belajar copy kelas. Kita dah belajar archive. Kita dah belajar delete. Kita juga dah belajar reuse. Kan? Apa lagi nak belajar? Satu lagi? Rubrik. Okay, rubrik Rubrik ni, kita tengok satu classwork dan kita masuk rubrik. Sekejap je kelas ni nak habis dah. Okay. Rubrik ni biasanya diguna pakai dalam assignment. Assignment. Yang dalam lain tu dia tak ada rubrik. Ada dalam quiz assignment ada rubrik. Kita tengok yang assignment saja. Sebab quiz assignment ni dia dah ada skema markah dia. Okay. Kita pergi ke mana ke? Saya cari satu assignment. Contoh soalan karangan berbentuk surat kiriman. Okay, saya klik sini. Tunjuk contoh dulu. Ini sebab ini kita dah post. Masa kita nak buat rubrik, kita mesti daripada karangan yang baru. Yang baru kita nak assign. Ni dia dah tak boleh dah. Tak boleh buat dah rubrik ni. Jadi kita mula balik classwork. Kita mula balik dengan buat assignment. Klik sini kita ambil assignment. Nampak rubrik kat sini kan. Dia tak hidup lagi ni, kena tulis. Biasanya yang rubrik ni dia soalan yang satunya macam soalan biasanya orang guna dalam soalan esei, soalan karangan, soalan membina ayat, soalan bahasa lah. Kalau sains pun boleh kot. Cikgu tengok cikgu integrate lah saya guna yang BM. Okay, contoh soalan dia tugasan ni memang saya tulis sekarang ni. Berarti berabak. Potential touch. Mereka je lah dia instruction dia cikgu kena detail kat sini kalangan mestilah dalam format okay. Ni kita tak bagi lampiran kita tak bagi lampiran. Soalan ni soalan yang tidak ada lampiran tapi murid kena lampirkan.
Okay, biasanya arahan dia macam tu lah. Perkataan dilampirkan dalam format Wikidot. Ada beberapa lagi perkara, contohnya kita nak dia tulisan apa-apa tulisan Arial 12 size 12 berapa double spacing. Okay. Ni arahan jelas jangan bagi tugasan kepada murid kita arahan tak jelas nanti dia tulis tulisan yang kita tak tahu nak baca, lepas tu kita tanpa tulis je ni double pun tertinggal. Okay. Okay, jadi rubrik dah hidup. Sini kita nak bagi berapa markah, itu biasanya berapa markah? Bagi dia 40 markah. Ini ada kaitan dengan rubrik kat bawah ni. Due date, letaklah due date. Kalau nak letak, yang ni kita nak try, kita tak letak topik, ini adalah topik assignment. Contoh masuk assignment Okay, sekarang kita masuk ke rubrik. Jadi kita tak pernah lagi create rubrik ni tak pernah lagi create rubrik. Jadi kita kena create lah dulu kan. Nak reuse ni bila kita dah ada rubrik baru kita boleh reuse. Kalau belum pernah buat, create. Nak import pun sama, cikgu minta tolong mute kan mic. Cikgu masih boleh dengar suara saya. Kalau cikgu mute. Okay, import ni pun sama. Kena ada dah siap. Okay, jadi untuk kali pertama kita create. Kita create rubrik. Okay, yang ini using scoring mesti tarik. Okay. Tengok siapa yang belum mute kan. Okay. Jadi kita tulis apakah kriteria, tajuk kriteria kita nak buat hari ni. Contoh skema ke? Skema ni rubrik saranan. Bahasa Melayu lah. Jadi sebenarnya kalau kita dah buat ni, kita boleh berkongsi dengan kawan-kawan ketua-ketua panitia yang buat. Dia dah tetapkan satu sekolah mesti ikut rubrik karangan ni. Ni cikgu boleh import untuk soalan bahagian C. Bahagian C. Saya pun tak tahu saya buat ke ni, saya tak pernah ni, tapi saya tahu buat benda ni lah. Okay. Kita dah sampai kat sini. Tadi kita bagi berapa markah? Bagi berapa tadi? Tak ingat. 40 kot. 40 kan? Okay. Okay, katakan dalam tu dia ada banyak banyak pembahagian. Mana saya ambil? Tengok sekejap. Saya punya slide. Markah dia berapa? Markah dia 15 je. Tak apalah. Kita try. Okay. Cumanya kalau ikut yang ni dia tak detail sebenarnya kalau rubrik yang kita buat dalam Google Classroom tu dia nak detail Okay, ni idea kan. Idea. Ni sebab dia bercampur ni idea dengan bahasa satu macam tu. Okay, yang kita nak dalam rubrik ni dia lagi lebih detail. Okay. Level title, contoh yang kita nak daripada ascending daripada besar ke kecil kan. Segitulah. Macam kita nak bagi yang ini markah yang awal ialah 5. 5 ni apa? Paling cemerlang cemerlang. Description dia
Sekejap ini confuse. Ejaan. Tiada kesalahan. Tiada kesalahan ejaan. 5. Tambah lagi. Poin 4. 4 berapa dah? 4 sembilan lagi. Okey. Sembilan lagi ke? 4 baik kot. Sangat baik. Okay. Sangat. Ada, kita dikatakan ada 2 kesalahan ejaan. Tambah lagi lah. Dia semakin menurun Dia ada berapa? Ni cuba kita bagi paling atas ialah 5 kan. Kita kena buat lah sampai 5 tu. Baik. Ada 3 Ada 3 kesalahan. 2 pula. Dia jadi kurang baik. Kurang baik. Boleh lah buat Baik. Ada ini ada 2, sorry. Ini ada 2, ni ada 3, ini ada berapa pula ni? 4. 1 last kali 1. Pergi dah tadi. Hilang lah saya punya 1, dia patah balik ke sini lah. Okey, apalah 1 kurang sending dia ikut 1 macam ni lah. Apalah cikgu pun mengajar betul. Ada ada berapa kesalahan kat sini? Ada 5. 5 Ini dah beras sikit. Ini dah siap. Dah siap untuk rubrik karangan ni untuk soalan bahagian C. Ni saya rasa nanti saya tengok balik ni betul tak. Lepas tu kita dah siap ni. Boleh kita nak buat yang baru? Boleh. Okay, sekejap. Create title required. Okay, kat sini kita punya kat sini. Kita letak ni ejaan kesalahan. Apa letak ejaan kat sini? Ejaan. Tanya. Tengok sekejap. Boleh je kita nak copy. Ini pun boleh copy. Ini takkan nak buat benda sama tak larat lah. Delete Kalau kita nak duplicate, cikgu pergi butang 3 ni, kita pun duplicate. Jadi 2 lah. Habis kita tukarlah tadi ejaan. Kan? Lepas ni apa pula? Ejaan apa? Isi. Isi markah dia banyak lagi. Bolehlah 5 macam ni. Dia kena mungkin berapa? 10. Kan? Tukar balik ni. Okay. Kalau isi kita bagi 10, jadi kita kena mula kat sini 10. Jadi panjang lagi lah. Ataupun nak double-double je. 10, 8. Malang ni isi apa? Ada cukup 5 isi 5 isi. Cukup 5 isi lagi apa? Isi ni biasa cukup 5 isi. Cikgu kena adaptasi ni lah dengan subjek cikgu. Saya pun tak tahu nak bubuh apa. Saya cuma tahu buat benda ni je. Okay, cukup 5 isi. Cukup berapa isi? Ada berapa isi? Ada 4. 8, 6. Kan? Okay.
boleh teruskan lah. Sebab tu saya sarankan seorang je buat benda ni. Jangan semua orang buat. Nanti dalam sekolah tu ada macam-macam rubrik yang berlainan. Kan? Okay. Kita cadangkan minta ketua panitia yang decide untuk buat ni, dan boleh kita boleh reuse balik apa yang ni buat lah. Okay, saya nak buat semua tu. Buat je lah ya. 6, 4, okay, ada okay. Kalau kosong tu memang tak ada, langsung isi lah. Ya, kita dah siap dah ni. Dah siap dah rubrik. Kononnya dah siap lah rubrik. Cikgu boleh tambah-tambah lagi ataupun duplicate lagi bawah tu. Okay, ingat Okay. Sekarang ni, benda ni boleh kita nampak butang. Cikgu nampak butang-butang ni sebenarnya ada makna Jangan dia tak ada letak-letak macam tu. Okay, klik butang ni. Ini dot delete. Okay. Dah nampak kat sini. Dah selesai. Mesti siapa? Save. Kalau buat letih dah buat tak save. Ini ada kat sini kita tengok juga ini ada apa. Nak delete that label. Ini saya tunjuk sesuatu butang. Supaya cikgu tak ada yang tertinggal. Kalau tak nak guna, cikgu tutup lah. Walaupun dia ada, tutup. Tak nak pakai rubrik. Okay, kemudian kita pun dia dah ada rubrik kat sini. Nampak? Dia rubrik dia ada. Okay, dah selesai rubrik. Nanti kita cerita pasal reuse rubrik. Okay, kita pun assign lah kepada murid. Yang ini kalau tak nak ada lampiran, kena jelas sini. Kalau nak buat lampiran untuk murid, kita kena bantu dia create lah. Bantu dia create. Kosong pun tak apa. Jadi dia dah ada satu lampiran yang dia boleh tulis atas. Dia boleh type ke, tulis ke kan. Kalau tak nak, kekalkan. Kemudian kita pun assign. Kita masuk kat mana ni soalan tu? Kita masuk dekat contoh. Okay, kan. Klik sini. Okay. Sebagai murid, dia boleh tengok kriteria ini sebelum dia menjawab. Sebagai murid. Kita tengok sebagai murid Ini view assignment. Ini sebab kita tak menerima lagi kerja dari murid lah. Sekarang kita tengok sebagai murid. Sebagai murid. Masuk grade. Ni dah ada kerja murid cikgu bagi. Klik sini. Nampak tak? Murid boleh nampak rubrik. Nampak? Kita tengok, sebelum dia buat karangan dia pun tahu. Macam tu. Kalau nak cemerlang saya kena buat ni. Mesti ada apa-apa kan. PS tu saya pun tak pasti PS tu apa. Okay. Nampak? Kita pun keluar lah. Kan? Tak adalah lupa. Yang kita lupa PS tu tak tahu apa-apa. Saya nak dapat markah ni tak ada target. Kan? Itu kepentingan rubrik kalau dia tahu. Kalau saya tak ada, saya nak cemerlang, saya mesti buat tak ada kesalahan. Barulah adil bagi murid kita kan. Dia tak ingat pun. Bila kita buat rubrik ni dia ada target. Okey, setakat ni boleh cikgu? Boleh? Boleh kan? Nanti kalau tak ingat tengok video Okey, nampak tak senangnya kan? Tapi bila kita nak check nanti pun lagi mudah lah. Semua saya nak kena tunggu
apa jawab. Okey, saya jawab lah sebab saya nak periksa, nak tunjuk kepada cikgu nak periksa kan. Okey, saya klik budak ni pun jawab. Ikutlah cikgu dia cakap ni. Format budak, tulisan area saiz 12, double spacing. Okey. Klik sini. Klik. Ni. Ni saya klik sini. Okay. Ni baru kali pertama masuk murid ni. Ni kita pun jawab lah. Dia ada pendahuluan. Saya nak jawab semua jenuh lah kan. Ingat tak kita guna dah malas nak type. Ada voice typing. Pilih yang ini. Melayu. Kalau masyarakat Malaysia dalam belakang masyarakat Malaysia terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Malaysia, Melayu, Cina dan India. Betul. Okey. Ini tulis apa? Area. Kalau nak mulakan tadi patutnya dia dah siap mulakan dengan 12. Okey, spacing dia double spacing. Patutnya sebelum dia mula tadi dia tukar dulu. Kalau tidak nanti dia kena highlight lah apalah. Tukar balik. Saya buat sampai situ je lah Yang jenuh saya nak naik cikgu. Ini pendahuluan lah. Ada pendahuluan di sini tak ada. Okey, dah siap. Saya pun turn in. Tak ada turn in, tak ada hand in lah cikgu kena biasa tu kadang-kadang dia hand in, kadang-kadang dia turn in. Tapi benda yang sama. Jadi sebagai cikgu kita pun menerima lah pergi ke sini, saya balik semula ke kelas saya. Seorang berantai kan. Jadi bila saya nak semak kerja dia ni, klik nama dia. Nampak dia bagi dah markah kat situ, kita baca. Tengok dia punya ni, dia tugasan. Dia ada kat sini. Nak bagi berapa markah? Isi tak ada lagi pun. Sebab dia baru permulaan. Dia ada senang lah sikit cikgu nak bagi dia markah kan. Ejaan setakat ni betul lah. Okay. Kalau nak bagi 5 boleh lah bagi 5. Tapi tak lengkap lah. Ayat dia sikit sangat. Puan Elia. Puan Elia. Selamat pagi Boleh tak Puan Elia tunjukkan semula bagaimana tadi Puan Elia tukarkan voice kepada perkataan nanti saya tunjuk Okay, thank you. Okay, saya tunjuk sekejap lagi. Okay, thank you. Okay, kita nak memeriksa, kita klik sini dia tu sebagai markah. Ini bab apa tadi? Ini ejaan, kita boleh tengok sini. Boleh tengok, tak ingat tengoklah. Ejaan tu kat mana dia tak ada tulis. Ini pula, ini isi. Isi dia tak ada tulis pula isi. Tapi kita boleh tengok lah. Cikgu pun boleh tengok, murid pun boleh tengok. Dia ada target. Cikgu pun mudah cikgu nak write lah. Ini ayat tak ada kos satu dah kat dia. Yang dua. Buat rajin Lepas rajin. Okay, itu je. Dah, bagi markah pun dia dah ada dah. Markah dia grade. Sikit je markah. Dia calculate untuk kita.
Lagipun kita buat tadi tak cukup pun 40 tu rubrik. Cikgu nanti boleh adaptasi lah. Okey, sekali buat je cikgu, jangan buat banyak-banyak kali, cikgu boleh reuse. Ya, use. Okay. Atau nak return, boleh return lah. Bila murid ni kita dah return pada murid, murid ni dah tak boleh edit. Ingat kalau nak bagi murid edit, jangan return dulu, komen dulu. Ya. Ni dia nampak anak murid dia tengah naik kat sini. Nampak anak murid dia tengah kalau nak duduk kat sini lah. Nampak murid dia duduk kat sini. Nampak? Ini anak murid dia, cikgu dia ada duduk tunggu kat situ. Ini dia dah tak boleh edit dah. Sebab cikgu dia dah pun return. Ini sebab saya tak refresh balik. Saya refresh balik. Ya. Dah dapat belum markah dia. Dah market pun. Dia submit lagi tak? Try. Boleh lagi lah. Dia dah tak boleh ni. Dia dah butang ni dah tak boleh dah. Okay, boleh submit balik walaupun cikgu dah return. Itulah tu kemudahan yang baru Hari tu dia memang dah tak boleh dah. Dah dapat jedah kertas sudah jadi cikgu punya. Okay. Mana tadi soalan yang tadi? Oh nak apa tu? Nak belajar buat voice typing. Oleh kerana budak tu dia unsubmit balik, bolehlah kita sambung lagi untuk buat karangan. Dia kat sini. Sambung dia karangan dia. Tapi ingat dia submit ni kalau cikgu dah buat tick originality tu, dia 3 kali submit je, lepas tu dah tak boleh submit. Dia nak jaga dia punya ni. Pergi kat tool, sini dah tak ada dah. Dia dah tak boleh request to edit succeed. You only view. Okay, nampak? Saya refresh balik. Itulah. Kalau kita dah return markah, kita dah hantar tugasan ni kepada cikgu, dia dah jadi hak milik cikgu, dia nak kena request balik. Jadi tak boleh ingat kalau kita return, kalau kesian dekat budak jangan return dulu. Bagi dulu private comment kat dia, saya nak awak siapkan karangan. Walaupun dia boleh resubmit, tapi dia dah tak boleh nak menaik. Okay. Kita nak belajar apa tadi? Tu nanti kita belajar kemudian lah. Boleh belajar macam mana nak buat voice typing. Okay, boleh sekarang ni boleh tak pasal apa tadi? Cuma nak belajar reuse kan? Okay, macam mana nak reuse? Nak reuse ialah kita kena create yang baru. Banyak dari yang baru. Pada balik cikgu saya letak kat sini, dia buat yang pula. Kita buat yang ni pada balik. Katakan saya nak guna saya tak boleh ambil edit. Boleh cikgu kejap Kuning cikgu pun banyak sangat. Saya nak ambil balik ni. Buat yang baru. Jadi saya pergi ke belakang. Buat assignment baru. Masyarakat ketika menghadapi lain pula. Ini macam biasa tadi, saya tak ulang balik dah. Rubrik, kita reuse rubrik. Kita ambil mana ni yang dah kita buat tadi. Tapi itulah saya rasa mesti rubrik tu rubrik yang kita dah decide satu sekolah. Tidak nanti tak adil lah. Kelas nilai kan. Okay, kita klik sini dan select. Okay. Kita boleh tengok balik. Dia tukar yang tadi apa tu?
menghadapi COVID kan, dia dah tukar. Bila kita reuse, dia auto tukar kat sini. Okay. Bila kita dah reuse, tadi kita baru buat. Bila kita reuse, dia ada satu lagi button kat sini. Kita baru buat, dia tak keluar button ni. Dia hanya ada delete edit. Okay. Apa guna export to sheet ni? Export to sheet ni kita simpan tau rubrik ni. Okay. Kita simpan dalam bentuk sheet. Okay, kita import Import. Masuk ke mana cikgu? Agak-agak. Masuk ke mana? Kita import, export ke mana? Export ke sheet tu, dia masuk ke mana? Sekali lagi, dia masuk ke mana? Dia masuk dalam Google Drive. Okay. Dia masuk dalam Google Drive kita. Dia masuk Google Drive class lah. Okay. Pergi ke Google Drive. Pergi ke Classroom. Okay. Masuk kelas kita tadi, mana kelas kita? Banyak benar kelas ni. Okay. Tugasan buat dalam tugasan apa tadi? Ada tak? Tak ada lagi. Aku belum hantar lagi. Kita export tadi sekejap. Belum hantar lagi. Kita belum assign pun. Okay, kita assign dulu. Okay, sudah. Lepas tu kita cari. Okay, tak? Guru. Ni. Apa nama tugasan kita tadi? Saya balik. Ni kan? Perpaduan. Sekejap. Ni belum assign. Ini yang itulah. Tapi mana pergi lah pula. Aduh, yai. Maksudnya dia masuk dalam sheet ni. Hadapi banjir tak ada keluar. Kenapa dia tak pergi keluar satu lagi tajuk? Ni memang tak ada. Sepatutnya dia ada satu lagi tugasan yang banjir tadi. Tak mau. Oh, dah tahu dah sebab orang pergi tukar nama kelas ni. Mana budak-budak yang tukar nama kelas saya ni, Tukar nama kelas, dia tukar folder tau. Siapa yang tukar nama kelas ni? Ini cikgu mengajar cari folder tak jumpa. Sekejap Kena tengok dalam kelas kot. Jenuh cikgu mencari tak jumpa. Ada tak wabak banjir ni? COVID juga. Dia tak keluar wabak banjir kat sini. Dah bagi tugasan pun. Nanti saya cari balik, nanti saya beritahu cikgu dalam nota mana pergi dah. Folder pun tak nak keluar. Banyak sangat dah soalan. Maksudnya dia bila kita bagi tugasan, dia akan create satu folder. Yang ni dia create, yang ni dia tak. Kenapa yang tu yang import tu nanti tapi cikgu dah boleh reuse satu lagi apa? Create, reuse, dah boleh import, dah boleh export ke luar tapi cari dalam folder tak jumpa. Nanti saya cari semula kat mana pergi Okay, itu dah selesai yang reuse reuse pula rubrik. Okay, setakat ni boleh? Saya cari nanti. Lepas kelas saya cari mana dia pergi yang sepatutnya dia duduk dalam folder. Boleh Sepatutnya dia duduk dalam folder bila kita export tu. Okay, nanti saya akan buat nota tambahan macam mana nak yang export dan import. Sebab dia tak jumpa cari folder pun tak di-createkan. Patutnya dia akan create satu lagi folder untuk tugasan. Okay, setakat ni boleh? Copy kelas boleh, reuse boleh. Reuse boleh, copy boleh, lagi satu delete, archive dan rubrik. Okay, boleh Yang import tu nanti saya buat cari semula folder, mana hilang folder saya. Ingat kalau kita nak tukar nama kat sini,
Okay, kadang-kadang membentuk satu lagi folder lain. Asal sekolah kita ni asalnya GC Negeri Sembilan, betul ada tambah ni kan. Saya takut dia membina satu lagi folder lain. Okay, apa tadi yang cikgu tu minta tolong? Cikgu tu nak minta kita ulang balik buat apa? Apa yang tadi? Voice typing kan? Okay, voice typing. Okay, cikgu yang minta permintaan voice typing tu, sebenarnya voice typing ni dia tak semestinya ada dalam GC ya. Dia tak semestinya kita nak buat GC baru ada, tak. Dia memang dah sedia ada dalam dalam Google Drive, salah satu daripada fungsi dalam Google Doc ya. Okay, sekarang kita masuk sebagai tak kira ID mana-mana pun. Okay, cikgu masuk ke mana? Ke Google Drive. Google Drive. Okay, katakan cikgu nak create satu bahan. Cikgu pergi ke Google Doc, bahan daripada Google Doc lah. Google Doc. Okay, tulis tajuk bacaan. Tajuk dia macam tu. Okay, jadi saya pun pergi ke tools. Dia ada voice typing. Klik voice typing. Okay, sebenarnya kalau paparan yang mula-mula sekali, nanti dia ada ni, cikgu kena allow. Sekejap saya ambil dulu bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okay, klik untuk. Sebab yang ini dah kali kedua ID ni buka. Kali pertama buka ID, dia keluar satu button allow meet. Kalau tak allow, dia tak cakap. Tadi nampak tak allow. Saya nak tunjuk yang mana ID saya yang baru. Okay, saya akan tunjuk yang baru pula lah. Tunjuk yang baru. Yang ni saya pernah buat voice typing tak lah. Ni MOE MOE cara buka dia lain sikit. Sudah kita masuk dalam Gmail Okay. Di new, ambil Google Doc. Pergi ke tools, ambil voice typing. Ini pun saya dah dia keluar tak bahasa Melayu. Ni pun dia dah tak keluar. Cakap tak tahu. Okay. Ingat kali pertama cikgu nak guna voice typing, cikgu mesti allow mikrofon. Ini dah tak ada sebab saya dah buka. Kali pertama memang dia minta kita allowkan dengan mic yang kita dah ada. Tapi bila dah selesai yang tu, dia akan, lagi sekali kita akan pergi ke tools, ambil voice typing, dia keluar ni, kita tukarlah bahasa apa cikgu nak. Saya tak erti bahasa lain, saya erti bahasa tu kan. English pun boleh, kalau cikgu bahasa Inggeris boleh murid buat. Boleh tak? Okay. Bahasa apa lagi? Try bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab pun boleh. Arab apa cikgu nak pakai? Arabi ya. Saya pun sebut. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kalau kita tak sebut jelas, dia tak tulis dengan jelas lah. Kita sebut betul-betul. Cikgu Elia, itu tanda koma dan tanda titik dia akan macam mana dia keluar? Itu tak ada, itu kita kena buat. Kita kena buat sendiri. Kalau dia sebut koma, dia tak keluar koma. Koma nanti dia keluar KOMA. Okay, thank you. Kalau cikgu sebut noktah nanti sebut NOKT. Okay, thank you. Jadi bila cikgu nak bercakap tu, dah sampai satu ayat cikgu tik lah.
tutup lah kan. Stop lah. Hmm. Okay, tapi ini sangat berguna. Contoh cikgu ada yang siapa tanya PDF tu soalan kan. Nak buat soalan dia berbentuk image. Apa cikgu nak buat? Malah nak type kan? Baca, cikgu baca. Cikgu contoh saya buat. Saya ambil satu soalan soalan matematik susah sikit. Soalan apa? Teka-teki lah. Untuk PDF kata ni. Ni boleh copy soalan bahasa Melayu you dalam bentuk image. Kan, image. Kalau cikgu nak tulis image ni dia tak boleh copy, tak boleh apa-apa pun. Tak boleh nak copy masuk dalam ini lain pula iklan pula dah ada bisnes pula. Tak payahlah masuk website ni Jadi kita baca. Saya suka baca lah. Nak buat satu lagi tab. Okay. Saya kecilkan ni. Bawah keluar yang ni pun kita kecilkan. Nampak kat sebelah ni. Okay. Mak. Santan kelapa dahulu sebelum dimasukkan ke dalam periuk. A. Menuras. B. Menapis. C. Mengayak. D. Menuras. Okay. Mengarut dia, mengurat dia cakap. Okay. Tapi kena betul, kena betul-betul cakap lah mengarut dia. Mak pula dah, emak. Dia kena cakap dengan jelas cakap dengan jelas. Boleh? Cakap ni? Boleh. Baca buku pun boleh. Okay, terima kasih Puan Arya. Sama. Dekat phone pun boleh pakai Dekat phone pun boleh pakai. Tapi kena set dulu bahasa lah. Phone dia lain sikit. Phone dia tak ada keluar macam gini. Dia kena set dekat keypad tu. Ada mic keypad tu kan. Kena set bahasa apa yang kita nak suruh dia bercakap. Dia menaipkan. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Ada lagi? Tak ada lah. Okay, ini dah. Mana pergi yang rubrik saya? Saya pun heran. Nanti saya tengok balik rubrik saya ekspor tadi. Folder pun tak jumpa. Okay. Setakat ni boleh cikgu? Pukul 11.40. Kita ada berapa orang ada lagi nak belajar? Tak adalah, cukup lah 7 ada 78 orang hari ni. Sekejap saya ambil kehadiran cikgu. Menarik juga, memang menarik. Awak pun ada. Okay. Saya ambil kehadiran Okay. Voice typing paling best untuk English ya. Cikgu English boleh pakai, cikgu bahasa Arab pun boleh pakai tapi kena sebut tu biar jelas. Kalau tak jelas nanti dia keluar bepek-bepek. Sebut satu-satu. Saya ada seekor kucing. Contohlah. Tapi kalau kita nak bagi assignment dekat murid kan, contoh kita nak dia belajar, kita nak menilai dari segi cara dia bercakap tu fluent atau tidak kan. Kalau tak fluent, tak betul lah dia keluar benda lain. Keluar macam saya nak tulis emak jadi mamak. Tak apa-apa tulis. Okay. Nanti saya kongsi macam mana nak buat voice typing guna smartphone pula. Okay. Smartphone kita tak nak buat sekarang, nanti kita bagi tajuk lain lah.
Okey, setakat ni cukup daripada 10.30 sampai 11.42. Ada soalan lagi? Saya pun nanti biasanya kalau ada yang saya termiss macam semalam, ada yang semalam nota yang saya termiss, saya buat satu video tambahan. Ini pun saya tengah mikir mana pergi yang saya export rubrik tadi tak masuk. Jadi saya buat satu lagi video tambahan, letak attachkan bersama dengan rakaman. Sama. Seronok kan belajar. Bila banyak kita belajar, banyak kita tak tahu. Punya ada ya. Dah lama orang pakai, kita yang tak pakai lagi. Kesian kita. Sama-sama seronok. Saya dulu stres juga kalau masa nak buat buku program ke, nak buat apa-apa yang melibatkan penulisan semula. Alamak, kenapa tak dapat soft copy? Senang sikit, saya nak copy paste je. Sekarang bila saya dapat tugasan yang macam tu, yang orang bagi dalam bentuk PDF, tak stres sangat lah sebab saya boleh baca, so ada orang yang typekan untuk saya, kan? Murid lagi kesian, kan tak boleh pakai teknologi sebab ada kekangan. Sebenarnya kita dah sampai satu masa device ni adalah satu keperluan bagi setiap murid, kan? Jadi cikgu kena lihat, kena think satu benda yang sedikit tinggi, keperluan untuk murid mempunyai gadget tu sekarang ni bukan lagi barang mewah-mewah lah. Dia dah jadi satu keperluan. Sebenarnya kita masyarakat kita masih lagi ada dari segi keuangan, jurang ekonomi kita masih jauh. Okey. Sama-sama. Tak ada soalan hari ni? Cik Joseph mana? Joseph suka nambah-nambah dia. Joseph nak tambah hari ni, Cik Joseph? Tak ada. Tak ada. Okey. Dan saya esok jumpa lagi ya. Esok ada tajuk lain pula. Siapa lagi masuk? Okey, nanti nak ada belajar macam mana nak link sheet.